Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu UiTM, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie 2023. Kandungan segar, diskusi inklusif. At Coffee Talk with Rosie, our goal is to strike a balance between leisure and informative content. Hari ini kita bersiaran dari Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin UiTM Shah Alam. Hadirin sekalian, sebelum meneruskan topik CTWR Jun 2023 bersama panelis tamu kita pada hari ini yang bertajuk The Next Chapter UiTM in Pursuit of Becoming a Globally Marketable University in Modern Pharmacognosy. Saya ingin mengajak warga UiTM yang bersama-sama kita hari ini untuk melayari dahulu FB rasmi VCUiTM di facebook.com/VCUiTM ataupun melayari laman sesawang rasmi VCUiTM di vc.uitm.edu.my untuk melayari pelbagai informasi terkini aktiviti di UiTM. Hadirin sekalian, untuk CTWR 2023, saya akan menonjolkan ataupun memilih tamu-tamu panelis yang dipilih khas menerusi laman sesawang expert.uitm.edu.my. Jadi objektif pendekatan ini adalah untuk menghebahkan kehebatan, kesungguhan dan kepakaran warga UiTM kepada semua pemegang taruh di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Jadi sebelum itu kita berehat sebentar dan kita kembali selepas ini. Projek ini sebenarnya bermula pada tahun 2020 di mana saya bersama dengan pasukan saya lah, tim saya mula masuk dan berjumpa dengan ketua kampung di Teluk Rejuna, dan daripada situ kami dibawa berjumpa dengan wakil rakyat Adun Kelaburan, dan daripada situ bermulanya lah kerjasama kami dengan Pejabat Tanah dan Jalan Tumpat. Hasrat kami adalah untuk membantu membangunkan masyarakat di sini melalui program pelancongan lah, sebab disebabkan di kawasan ini asalnya kawasan ini atau Pulau Suri terkenal dengan pasar terapung, tetapi the spill over tidak berlaku kepada masyarakat setempat. Jadi kami melihat dengan kedatangannya pelancong ini, maybe kita boleh bawa ekonomi itu dirasai oleh semua penduduk. Tujuan projek ini adalah seiring dengan matlamat inklusif Sustainable Development Goals, iaitu inisiatif inklusif memperkasakan wanita dan memperkasakan golongan berpendapatan rendah. Satu hari tu agak-agak berapa pokok? 10 pokok? Lebih. Lebih daripada 10 pokok? Boleh naik? 20 lebih lah? Ya. Berapa tahun dah beruk ni? Setahun lebih beli yang besar gini tu. Setahun lebih dah? Oh. Pengalaman saya berasa macam sangat-sangat rasailah benda yang baru yang saya terokei hari ini, seperti menolong
datang tengok sendiri tempat. Sebelum ni saya tengok dalam plan saja. Okay, hari ni saya datang sendiri, begini tempat yang telah pensyarah-pensyarah, staf-staf yang telah plan semua. Jadi saya rasa sangat teruja, happy dapat menolong untuk set upkan tempat untuk menjayakan projek kali inilah. Kembali kita dalam CTWR Jun 2023. Kini kita berada di segmen Sembang Kopi. Jadi hadirin sekalian, saya perkenalkan tamu panelis kita pada hari ini, Dr. Salfarina Ramli. Dan Dr. Salfarina Ramli merupakan pensyarah kanan di Fakulti Farmasi UiTM. Beliau juga merupakan ahli bersekutu Integrative Pharmacodynamics Institute, or in short IPROMIS UiTM. Jadi beliau juga merupakan mantan liaison officer Department of International Affairs DIA UiTM Global 2022 sehingga 2020 hingga 2022. Jadi apa khabar Dr. Salfarina? Khabar baik, Prof. So, saya secara mudahnya nak panggil Dr. Sal ke Dr. Rina ke? Selalu je Dr. Rina. Okey, Dr. Rina. So, terima kasih Dr. Rina dapat hadir hari ini. Jadi, saya sebenarnya dah lama ya kita melangsungkan program CTWR ni. Tahun 2021, kemudian kita masuk 2022, memfokuskan kepada SDG. Tahun ini kita memberi fokus kepada pakar-pakar muda. Jadi Dr. Rina ni adalah seorang kira pakar tapi muda. Jadi terima kasih kerana dapat memenuhi undangan saya hari ini. Jadi saya nak mohonlah sedikit ya untuk Dr. Rina ni berjelaskan sedikitlah. Satu, pertama kali latar belakang latar belakang Dr. Rina sebagai pensyarah UiTM. Itu yang pertama. Soalan kedua saya, bidang kepakaran Dr. Rina yang tadi saya sebut modern pharmacognosy. Jadi saya selalu dengar farmasi, tapi saya tak pernah dengar pharmacognosy. Saya macam bunyi apa tu. Sila kita latar belakang. First of all, terima kasih kepada Datuk dan juga tim Coffee Talk with Rosie kerana mengundang saya. So ini adalah satu penghargaan sebab saya sebenarnya fan Datuk rancangan ni. So selama ni saya kita watch live kan selama ni dan kemudian boleh berinteraksi dengan panel. Jadinya banyaklah yang saya belajar daripada situ. So a bit tentang diri saya, nama saya Salfarina Ramli, macam tadi Datuk kata Rina. Jadi saya adalah pensyarah kanan daripada Fakulti Farmasi kampus Puncak Alam UiTM Cawangan Selangor. Bermulanya background saya mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang biologi daripada UPM pada tahun 2004, and then saya sambung belajar ke ijazah sarjana program Master of Science. Projek saya ketika itu adalah berkenaan phytochemistry dan saya bersiap Viva pada 2006, dan pada tahun yang sama saya mendapat beasiswa skim tenaga pengajar muda UiTM untuk melanjutkan pelajaran ke Chulalongkorn University Bangkok, Thailand dalam ke peringkat PhD. Jadi saya tamat pengajian pada tahun 2011 dan terus melaporkan diri ke Fakulti Farmasi dan mula bertugas. Saya mengajar subjek seperti pharmacognosy. Kemudian saya juga mengajar beberapa subjek pharmacology. Selain daripada itu, saya mengajar subjek basic pharmacology untuk student-student dietetik dan juga optometri daripada Fakulti Sains Kesihatan.
Dan yang terkini, Prof, saya juga ada cuba mengajar subjek ENT dan saya menjadi resource person untuk subjek tersebut. Dan ENT? Yes, ENT. So sangat seronok subjek ENT. Dan selain daripada itu, saya juga berkenaan latar belakang saya research berkenaan farmakognosi. Sebenarnya saya telah terlibat dalam farmakognosi tanpa sedar. Contoh masa saya buat final year project, projek saya adalah berkenaan isolation compound flavonoids daripada daun turi. Daun apa? Turi. Turi? Ya, daun turi. Daun tu boleh makan buat makanan. And then lepas tu saya sambung saya sambung master buat isolation untuk compound yang sama. Tetapi kali ini saya ada extension, iaitu saya buat aktiviti antioksidan dan kemudian pokoknya pun bertambah kepada 4 jenis pokok citrus. Jadi yang ini kita citrus yang biasalah, daun limau purut, daun limau Bali. So ada 4 jenis citrus dan extension di situ adalah lebih kepada juga dia punya selain daripada biological activity, kita panggil chemotaxonomy, Prof. Maksudnya chemotaxonomy. So maksudnya dalam family ni ada tak dia mempunyai compound yang sama dalam satu family. So sebab mereka semua adalah daripada genus citrus. So apakah persamaan compound yang possible untuk dia? So itu adalah untuk projek master dan kemudian saya move kepada untuk PhD. Masa saya di Thailand, itu adalah kali pertama saya dengar perkataan farmakognosi. What happened was, saya datang dan berjumpa dengan supervisor saya dan saya beritahu saya nak buat sesuatu berkenaan nutraceutical. And then dia tengok saya punya qualification and then dia kata, why don't you stay in farmakognosi? Lepas tu saya macam, bila pula saya duduk dalam farmakognosi? And then dia kata, no, you've been in farmakognosi all this while. Saya macam, oh begitu. Jadinya farmakognosi ni, Prof, dia sebenarnya berasal daripada perkataan Greek. Perkataan Greek yang bermaksud knowledge in drug. Knowledge dan juga drugs. Knowledge in drug lah. Yes, knowledge in drug. So dia adalah farmakognosi. Jadi dia sebenarnya berkenaan raw material dan juga biological activity. So raw material tu macam tadi saya ada tunjukkan, selain daripada pokok, dia juga boleh jadi daripada mineral. Ada orang berubat menggunakan berlian dan juga emas kadang-kadang. Dan juga ada juga orang berubat daripada bahan-bahan yang daripada haiwan. Sepertinya ini mungkin ada biasalah dalam traditional medicine, mungkin bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum yang lain seperti tanduk gading gajah, apa lagi, tapak tangan beruang pun ada, liver buaya pun ada. So itu antaranya lah duduk di bawah satu payung farmakognosi dan kemudian semua bahan-bahan ini kalau ada biological activity, so dia considered sebagai knowledge on drug lah. And then untuk di Fakulti Farmasi, subjek farmakognosi kita fokus kepada drugs yang berasalkan plants. Jadi kita akan ada dengar banyak term seperti ethnobotany, phytochemistry, herbal medicine, traditional medicine, dan another. Kalau akar kayu tu kira farmakognosi. Masuk bawah farmakognosi. Yang itu. So itulah berkenaan. Dan kemudian apa beza modern farmakognosi dan juga farmakognosi biasa? So sebenarnya farmakognosi ni kalau ikutkan dia adalah bidang yang lama. Sebab kita dah berubat lama daripada sebelum kita ada ubat-ubat di hospital. So kita dah ubatan tradisional Chinese apa semua tu fall bawah farmakognosi. Fall bawah juga bawah tu. Dan kemudian daripada ubat-ubat tu semua kita akan ada kita kan ada jaga quality control. Jadi daripada drugs ubat-ubat tu semua, dan dia perlu melalui satu proses dan kemudian untuk menyusun sama ada drugs tu dalam keadaan yang macam mana, cara kita collect, cara kita tanam. So dia bermula daripada situ. Jadi yang bila dikatakan modern tu adalah sebab dia adalah bidang yang lama. And sometimes ada orang kata macam farmakognosi ni dah lama, apa lagi yang baru? Yang barunya adalah tools.
toolsnya. So kita boleh integrate, kita boleh guna contohnya DNA barcoding. So kita boleh guna semua peralatan seperti LCMS, HPLC itu, dan kita integrate. Dan yang terkini kita juga ada computational method. Jadi benda-benda ni semua kita boleh guna dan kemudian kita boleh khususkan untuk study pokok ataupun source of drugs. I see. Yeah. Very intricate. Okay. Detail. Okay. Apapun itu introduction dulu. Okay. Maklumat awal. Lepas ni kita akan sembang lagi, dalami lagi modern pharmacology ini. Okay. Terima kasih. Kita berehat dahulu sebentar. Ladang Nenas Bukit Ilmu UiTM Cawangan Kelantan ni dibuka pada April 2021 dengan keluasan 10 ekar. Dan kini baru di fasa pertama yang mana kami tanam 40,000 pokok dan berusia 6 bulan. Projek yang dijalankan oleh agrobisnes ini bertujuan untuk PMP serta projek penjanaan pendapatan universiti. Dan kami mendapat kerjasama daripada Lembaga Perusahaan Nenas Malaysia yang menyumbangkan benih kepada kami, benih nenas. Nenas MD2 dijangka akan dituai pada Februari 2023 dengan jangkaan hasil sebanyak 500,000. Iaitu hasil penjualan nenas dan juga benih MD2. Antara pengalaman serta input yang saya dapat daripada pengurusan agrobisnes di UiTM Kelantan, antaranya ialah dapat membantu saya dari segi meningkatkan ilmu dalam pengurusan serta boleh digunakan untuk masa hadapan saya. Dan saya juga dapat membantu setiap golongan ataupun pekerja di luar sana dengan ilmu yang saya dapat daripada saya belajar di agrobisnes UiTM Macang. Di masa hadapan untuk nenas kami merancang untuk kembangkan lagi projek ke fasa kedua dan ketiga. Dan selain daripada itu, kami juga berharap projek pembiakbakaan benih yang kaedah penyukuran jambul yang kami jalankan boleh diperbesarkan lagi. Dan seterusnya boleh menjana pendapatan menerusi penjualan benih. CTWR 2023 episod Jun kini kembali dalam segmen ketiga, Sembang Kopi. Mari kita teruskan perkongsian bersama Dr. Sarfarina Ramli ataupun dengan pendeknya Dr. Rina. Okey, saya mohon Dr. Rina berkongsi mengenai dua perkara. Yang pertama, kolaborasi. Contohnya kolaborasi dalam dan juga luar negara yang pernah Dr. Rina jalankan sepanjang bertugas di UiTM. Contohnya saya difahamkan Dr. Rina ada berkolaborasi dengan Universiti Mejo Jepun. Itu yang pertama. Soalan pertama, you boleh ulas dengan panjang lebar. Dan yang kedua tu kalau boleh pengalaman dan juga kejayaan yang pernah Dr. Rina capai sepanjang bertugas di UiTM. Boleh kumpulkan sekali. Sila. Okay.
So, collaboration, saya bahagikan collaboration saya kepada dua. Satu on teaching and learning dan satu lagi dalam research. So, saya rasa saya minat teaching dan learning probably sebab masa awal-awal jadi pensyarah UiTM, benda pertama yang saya belajar adalah OBE, Outcome Based Education. Jadi itu adalah sangat menarik sebab dan saya faham, kredit ni kita bukan petik daripada mana-mana. And then kita ada rubriks, kita bukan timbang je bila bagi markah student, for example, benda-benda macam tu. Dan itu adalah perkara-perkara yang kita kena design sebenarnya. Jadi in terms of teaching dan learning, oleh kerana bidang saya adalah pharmacognosy dan kita ada subjek pharmacognosy di Faculty Pharmacy, so saya pernah menjemput ataupun buat collaborative teaching bersama dengan saya boleh kata tokoh bidang pharmacognosy iaitu Profesor Cordell. So dia datang dan kemudian kita buat dia datang 2 kali. Kali pertama webinar Contemporary Pharmacognosy in Society Now and for the Future. So kat situ pun maksudnya nak menunjukkan pharmacognosy ni walaupun bidang ni dah lama tapi moden, malar sebenarnya. Okay. Dan kali kedua adalah face to face. Profesor Cordell datang ke UiTM. Saya rasa di bawah jemputan Profesor Hadiani daripada Aurins. Jadi Profesor Hadiani berbaik hati meminjamkan Profesor Cordell untuk beri syarahan kepada student Faculty Pharmacy semester 5. Dan keduanya adalah saya sewaktu saya menjadi license officer untuk OIA. So saya dapati kita ada offer Fulbright specialist. Jadi saya menulis proposal dan hantarkan kepada Fulbright dan saya mendapat jawapan dan specialist tersebut akan tiba di Faculty Pharmacy pada 28 Julai sehingga 14 Ogos. Yes. Okay. Dan minggu depan. Dan antara projek yang akan kami bincangkan adalah berkenaan dengan rubriks dan juga delivery. So banyak yang kita belajar daripada COVID sebenarnya. So adakah kita nak stay kembali semula kepada sebelum itu ataupun kita ambil sikit dan kemudian kita move forward, dan itu adalah antara projek-projek yang kita akan bincangkan bersama dengan Fulbright Specialist. Daripada kolaborasi sudut research pula, saya biasa menulis artikel bersama dengan boleh kata orang yang saya kenal lama, contoh daripada Mayfah Luang University, Chulalongkorn University, Universiti Sains, Universiti Putra, Major University. Basically itu semua adalah some of them adalah labmate saya dahulu. Okay. Jadi way back, dan kami masih bekerja dalam bidang pharmacognosy, dan saya juga mempunyai grant yang saya share bersama dengan penyelidik dari USM. Kepakaran dia adalah berkenaan dengan extraction. Dan yang kemudian saya juga ada kolaborasi juga untuk join society. Society ni adalah cara untuk saya dapatkan networking. Jadi antara society yang saya join adalah Malaysian Toxicology Society. Sebabnya plants selain daripada kebaikan dia, dia juga boleh jadi racun, boleh juga mendatangkan toksik. Kalau terlebih ambil. Ya, terlebih ataupun kalau compound tu memang bersifat toksik. And then saya juga baru menjadi ahli Persatuan Sebatian Semula Jadi Malaysia ataupun Natural Product Society. Yang ini kira ketuanya, saya kata tokenya, Profesor Hadiani. Dan saya juga adalah ahli Malaysia Metabolomic Society. Yang ini tokenya adalah Profesor Zaki. Datuk Zaki, yes betul. Jadi melalui networking ini kita boleh kenal lebih ramai lecturer lain, pensyarah ataupun researcher yang lain, dan gather untuk one of the effort untuk modernkan pharmacognosy, that sense. Dan untuk pengalaman, saya sebenarnya baru pulang daripada lawatan akademik di Mayfah Luang University. So ini juga adalah bekas labmate saya masa di Chulalongkorn dahulu. Dan yang menariknya dia saya ke Medicinal Plant Innovation Center of Mayfah Luang University, dan di situ pengalamannya saya tengok sistem dia, dia tanam
pokok di luar. Dan kemudian berdekatan dengan pokok tu terus boleh proses, keringkan, buat extraction. And then another building dia boleh terus buat biological activity. Semua dalam satu tempat lah. Agak-agak kita boleh buat tak tu? Kita boleh buat Datuk. Kita boleh buat lebih lagi. Okey. Yes, dan kemudian selain tu achievement. Okey, macam Doktor cakap, saya dapat visiting scholar daripada Major University Nagoya. So again, ini sebenarnya adalah previous relationship yang bawa ke depan. Daripada student dulu saya dah start buat networking, and then now I'm masih lagi bekerja dengan orang-orangnya. So antaranya saya dapat visiting scholar, saya menghubungi sensei dan sensei kata come again, and then there's a program. So saya dapat scholarship selama 7 bulan di Major. Saya juga dapat grant untuk buat penyelidikan, dan sebalik daripada program itu saya dapat fellowship award daripada International Union of Toxicology, sebab projek yang saya buat di situ berkenaan toksikologi, dan kemudian saya hantar untuk ke IU Talks dan dapat grant. And then selain daripada itu saya juga pernah memberi lecture. Yang ini adalah International Community Service organised by Universitas Duta Bangsa Indonesia, dan berkenaan teaching, saya pasukan Pharmacognosy, Faculty Pharmacy, menang gold 2 kali di Virtual National E-Content Development, ECONDEV, pada tahun 2020 dan 2021. Dan again, saya juga baru pulang daripada Bangkok menjadi speaker di program International Herbal Innovation Symposium, Thai Herbal Expo, dan itu saya adalah salah satu speaker daripada 5 atau 6 negara di Southeast Asia membincangkan tentang inovasi dalam bidang herbal. Dan sepanjang saya bertugas, saya ada accumulative grant lebih kurang 727,000, dan setakat ini saya co-supervise 2 PhD student, 1 student master, dan main supervisor kepada student master juga. Itu antara Student PhD? Student PhD co-supervise 2. Okey, alright. Panjang lebar penjelasan Dr. Rina tentang program ni, tentang macam mana you berkolaborasi, dan saya nampak tadi macam formula you ni tentang networking you dah mula masa you muda-muda jadi now senang nak maintain nak co-write dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita berehat sebentar dan kita sambung lagi selepas ini.
Selamat kembali. Kita kini dalam segmen keempat. Saya ada berita baik untuk semua staf UiTM. Anda kini boleh menebus voucher sempena ulang tahun kelahiran anda di 2 platform, iaitu Richiamo Cafe dan juga Campus Bean. Jadi hanya perlu scan kod QR dan nikmati potongan sehingga 20% untuk hadiah dan minuman di 2 platform berkenaan. Tapi hanya dalam bulan kelahiran sahaja. Make sure dalam bulan kelahiran sahaja boleh ditebus. Jangan lepaskan peluang ini. Layarilah gifts.uitm.edu.my untuk info lebih lanjut. Okey, UiTM Gifts ini merupakan satu projek khas Pejabat Naib Chancellor VCOSP yang dibangunkan secara sinergi oleh Jabatan Infostruktur, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan juga Infostruktur dan Jabatan Komunikasi UiTM. Selamat kembali ke segmen Sembang Kopi. Baiklah, jadi untuk segmen keempat ini kita akan terus bersembang mengenai modern pharmacognosy. Okey, soalan saya Dr. Rina. Apakah satu perkara yang masyarakat umum di Malaysia ni perlu tahu mengenai bidang modern pharmacognosy ni? Jadi itu soalan pertama. Saya minta Dr. Rina sebut yang tu dulu. Jawapan soalan kepada soalan yang tu dulu. Satu perkara tentang bidang pharmacognosy, saya rasa patriotism. Sebab bila kita study traditional medicine ataupun pokok-pokok di kawasan kita, kita proud sebenarnya. Kita kata, oh ini pokok kita. Ataupun ini biasa, kita dah guna daripada dulu-dulu lagi. Jadi kajian berkenaan pharmacognosy dan juga modern pharmacognosy, macam saya beritahu di awal tadi, dia adalah berkenaan modern tu apabila tools tu modern. Dan pharmacognosy in a sense, dia memang melibatkan pokok-pokok yang dan juga active ingredient sebenarnya yang boleh memberikan kesan biological activity. Jadi pada saya, patriotism tu bila dia menjadi sebahagian daripada diet kita, contohnya ulam kita, contohnya makanan ataupun herba yang kita guna dalam kari kita, contohnya lemak cili api, contohnya begitu. Jadi ada banyak kajian Prof yang dah diterbitkan, kajian berkenaan biological activity ataupun pharmacological activity of serai contohnya. Dan semua-semua ni sebenarnya one thing kita pada pendapat saya, the thing about pharmacognosy ni, kalau dia juga boleh dijadikan bukanlah hanya untuk target disease. Maksudnya kita makan selalu dan kemudian bagaimana efek dia kepada kita, khasiatnya. Dan pharmacognosy ni oleh kerana payung dia besar, so dia bermula saya rasa berkolaborasi dengan rakan-rakan daripada fakulti agrotech untuk contohnya macam mana untuk menanam pokok yang berkualiti dan kemudian boleh menghasilkan active ingredient yang banyak contohnya. Dan kemudian kita juga boleh bekerjasama juga dengan kawan-kawan daripada chemical engineering supaya mereka boleh advise kita macam mana untuk buat extraction yang untuk dapat yield yang banyak compound yang kita nak. Dan kemudian untuk bidang saya pergi kepada biological activity, pharmacological activity, kita boleh ada in vitro study, in vivo study, clinical study. So itu semua ke arah jangan tengok hanya kepada disease tapi juga for the health being. Macam apa yang kita makan. So, apakah yang kita makan? Okey, sekarang ni contohnya ada contohnya kan. Ada orang keluar extraction daripada durian Belanda. Durian Belanda tu that's also part of pharmacognosy. Betul, sebabnya pada saya, macam saya cakap tadi lah, ramai orang tak sedar dia dah berada dalam bidang pharmacognosy sebenarnya. Sebab kita ingatkan macam bidang apa, saya cakap natural product. Tapi natural product juga adalah pharmacognosy sebenarnya. Ada satu masa dulu ada recently, not to say recently lah, maybe 1 or 2 years ago lah kan,
yang mangosteen tu. Ya? Ya. Macam mana dia punya active ingredient dalam manggis tu? Sampaikan orang berebut-rebut nak dapat manggis. Jadi mahal harga manggis ni. Dia kemudian kita, yang manggis tu dia biasanya dijadikan produk kosmetik. I see. So sebabnya katanya ada antioksidan yang tinggi. Ada compound dekat dalam manggis yang boleh buat kita awet muda, reduce free radicals, yang macam tu. I see. Okey, itu semua pharmacognosy punya job lah dalam rumah yang besar. I see. Okey, kita dah cerita tentang apa yang masyarakat umum perlu tahu. Tadi you sebut tentang patriotism. Jadi sayangi tanaman-tanaman di sekeliling kita. Gitu. Alhamdulillah. Jadi soalan kedua saya ialah agaknya lah macam mana you nak approach bakal-bakal mahasiswa ni? Mengapa bakal mahasiswa mesti ataupun perlu memilih Fakulti Farmasi UiTM sebagai pilihan utama untuk dia melanjutkan pengajian dalam bidang modern farmakologi ni? Sebab banyak universiti lain, tapi why should they choose UiTM? So saya rasa kekuatan Fakulti Farmasi satu adalah kepada ruang dan juga fasiliti. So kita ada space untuk student explore dan kemudian dan juga macam pada saya suka lihat all this equipment, saya panggil toys. So kita ada macam HPLC, all this machine kita ada di Fakulti Farmasi. Dan kemudian another factor yang berada di Fakulti Farmasi adalah pensyarah Fakulti Farmasi sendiri. So kebanyakannya adalah sangat berkaliber dan talented in research. Penulisan pun mereka antara yang contribute banyak, sama juga dengan perolehan grant. Jadi ini adalah antara perkara yang penting untuk student bakal pelajar datang dan kemudian belajar modern pharmacology di UiTM Campus Puncak Alam. Okey, terima kasih kerana berkongsi. Jadi kita sambung selanjutnya selepas ini dalam segmen kelima. Kita berehat sebentar. So, saya nak kongsikan satu perkara dengan anda semua. Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM kini menawarkan satu perkhidmatan yang dinamakan Better Talk, yang merupakan satu perkhidmatan kaunseling atas talian menggunakan aplikasi WhatsApp. Kongsikan apa-apa isu atau jika anda perlukan sokongan emosi dan juga psikologi. Dan inilah tonggak kejayaan keluarga UiTM. Kita menyokong antara satu sama lain. Kita ada 72 orang sebenarnya, tapi kita ada bangunkan 4 avatar ini. Saya berharap ia akan digunakan oleh seluruh sistem dalam UiTM, tak semestinya pelajar. Ia juga boleh digunakan oleh pensyarah, juga staf pentadbiran dan staf sokongan, staf pelaksana boleh menggunakan platform Better Talk yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM. Syabas diucapkan buat Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM atas inisiatif yang baru kita tunjukkan tadi, video Better Talk. Selamat kembali untuk segmen terakhir ini bersama Dr. Rina. Kita akan menyentuh soal action, sustainability dan formula. So saya mohonlah Dr. Rina untuk merumuskan mengenai tindakan action, sustainability, bagaimana nak kita sustain dan juga apa formula
yang Dr. Rina gunakan selama ni? Bila bangun-bangun pagi nak stay dalam list farmakognosi ni, apa yang formula yang you guna untuk berjaya dalam bidang modern farmakognosi? Sila. So, pertamanya Prof, bila cerita pasal action, okay, saya rasa dia berbalik kepada patriotism tadi, dan kita perlu lebih banyak kajian, dan sebab kajian-kajian ini akan menaik taraf herbal dan juga traditional medicine kita. Naik taraf dalam konteks? Menaik taraf dalam konteks kita tahu tambah knowledge value dia. Kita tambah value dia. Jadinya ada satu lagi, melalui research tu juga kita juga sedar kadang-kadang kita tak boleh overclaim berkenaan pokok-pokok ni. Sebabnya it's the dose that make the poison. Dose tu penting sebab kadang-kadang untuk dia aktif ataupun dia menjadi toksik adalah berdasarkan kepada itu. And then satu lagi, compound tu sendiri kita kenal pasti compound kita. Dan yang lebih menarik sebenarnya Prof adalah berkenaan isu climate change sekarang. Okay. Sebab pokok-pokok ni sebenarnya dia menghasilkan compound tu untuk diri dia sendiri sebenarnya. Tapi it just happen that kita jumpa dia punya aktiviti dan kita benefit daripada situ. Tapi oleh kerana dalam keadaan climate change sekarang, persoalannya adalah macam mana dia defend juga diri dia dan menghasilkan compound-compound ini, masih lagi menghasilkan compound yang sama ataupun compound tu berbeza ataupun compound tu bertambah sedikit. Jadi macam mana respon pokok-pokok tersebut terhadap climate change ini. Itu antara perkara yang menarik untuk dikaji. Memang dah ada kajian tu ke? Ada perubahan ke dari segi climate change? Dia ikut pokok. So mungkin pokok-pokok yang herbal mungkin dia lebih terdedah kepada itu. Tapi kita harap pokok kita tahan lasak. Dan kemudian kita masih lagi ada lagi all the compounds. And then so satu lagi macam saya kata tools tadi tu. Tool tu sebenarnya yang pentingnya adalah untuk menjadikan kita punya research cost effective. Sebelum ni semua orang tahu kajian berkenaan herbs sebenarnya tak murah. Sebenarnya kalau orang kata macam herbs adalah pilihan yang lebih murah, sebenarnya dia tidaklah begitu betul. Melainkan kalau kita ada sepasu pokok di belakang rumah dan itulah yang kita selalu makan dan itu akan jadi murah lah. Tapi kalau untuk penggunaan sejagat, actually dia juga melalui proses drug discovery seperti drug yang lain juga. Jadi itu antara satu perkara yang perlu di-highlightkan. Kena banyak lah ya, tak adalah tanam belakang situ tu makan air pun tak. Kita sendiri okey lah. Tapi kalau saya minta Prof pokok sepasu Prof. Jadi better kalau untuk kajian farmakognosi memang banyaklah sebenarnya dan dia costly sebenarnya. Tapi kita boleh guna tools seperti network pharmacology, kita boleh screen dulu compound-compound yang kita dah tahu. Dia punya cantik je bidang farmakognosi ni Prof sebab dia dah lama. Bila dia dah lama, data dia banyak. Bila data dia banyak, kita boleh proses data-data tu dan kita boleh target. So hanya sedikit sahaja yang kita perlukan untuk kita buat trial kepada animal ataupun trial kepada klinik. Maksudnya kita dah dapat kenal pasti siapa kita punya potential compound. So itu yang modernnya di situ. Jadi kebanyakan drug yang based on farmakognosi ni, herbal ni dah dibuat testing lah ya pada manusia. Maknanya ada yang menunjukkan kesan lah. Betul. Ada yang dah menunjukkan kesan. Tapi itu mesti pakai yang KKM punya ni lah kan? Mesti. So yang itu adalah berkenaan dengan action. Untuk sustainability pula, farmakognosi ni sebenarnya luas juga pada sumber-sumber yang lain. Dan saya rasa dia masih lagi relevan. Kalau kita tanya student yang lebih muda, masih lagi rasa pokok adalah sesuatu yang natural. Kita nak sesuatu yang natural. So keinginan kepada perkara yang natural tu masih lagi ada dan masih lagi boleh dijadikan masih lagi trend lah. Masih lagi satu trend. Jadi research yang berkenaan dengan natural tu sentiasa mendapat perhatian dan ada fan dia yang tersendiri. So daripada situ
kalau kita kenal pasti siapa yang target kita, then that is when kita boleh sustain dekat dalam modern pharmacognosy. Dan yang last sekali, formula saya rasa sebab UiTM ni kita proud berkenaan Melayu dan juga Bumi Putra. So kita juga perlu proud dengan kita punya traditional medicine Melayu, Malaysia, Bumi Putra. Then macam saya rasa bila kita tengok dekat expert, kalau search, sebenarnya ramai researcher kita, pensyarah-pensyarah kita yang buat kerja on plants. Dan it's just that kalau kita boleh bersama-sama buat kerja berjemaah, dan kita boleh tengok daripada mana kita boleh pick up. Dan kalau kita nak buat sesuatu yang brand kepada UiTM, siapa yang kita nak pilih pokok yang mana ataupun resepi yang mana. Sebab selain daripada penggunaan satu jenis pokok, dalam traditional medicine kita juga ada guna pelbagai pokok juga, macam contoh periuk, perkara antara yang macam itulah. Walaupun dia ada sedikit influence daripada Indonesia ataupun Thailand, but pokoknya sama. So masa pertama kali saya membuat PhD, dan saya fikir pokok kita sama dalam daerah ni. So it will, yes, so it will be fun untuk study pokok-pokok ni. Contoh macam bunga telang sekarang, ataupun bunga telang tu buat apa yang makan pagi tu? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Tapi di negara lain, mungkin di Indonesia ataupun di Thailand, dia tak guna begitu. Jadi yang menariknya, kita ada pokok yang sama tapi penggunaan kita berbeza. Jadi itu boleh jadi satu pasukan yang besar. Okay, dan satu lagi yang menarik juga tentang formulation ni, sebenarnya pharmacognosy ni dia selalu terdedah dengan isu adulteration. Maksudnya kalau orang plan untuk buat produk berdasarkan daripada herbal, kadang-kadang dia akan mix herbal tu. Contohnya kita nak buat produk daripada daun limau purut. Kita kata tu adalah daun limau purut, tapi sebenarnya kita mungkin dia campur dengan daun-daun yang lain. And then oleh kerana tak berintegriti namanya. Ya, betul. Ya, scamming boleh, fraud boleh, macam-macam nama boleh dipanggil. Efeknya kepada orang yang mengguna nanti. Betul. Dan juga dia punya keberkesanan juga. Dan satu lagi yang menarik berkenaan herbal innovation ni, Prof, kalau kita nak tengok daripada sudut formula, pada saya adalah menarik kalau kita buat nutraceutical, dan kemudian pada saya produk nutraceutical tu sebenarnya dia lebih sesuai untuk kita jual di luar. Maksud saya macam di negara-negara yang tak boleh tanam pokok kunyit contohnya. So kita buat kapsul, kita boleh tanam pokok kunyit. So kita bolehlah makan kunyit, betul. Tapi orang-orang yang contoh di negara lebih sejuk, contohnya mungkin Switzerland, mana nak tanam pokok kunyit? Kita tak tanam pokok kunyit. Tapi kunyit tu banyak khasiatnya. So mungkin untuk globally renowned university ni UiTM kenalah bawa tropical ni kan, herbal ni ke negara-negara yang non tropical. Betul. Dan kita kata kunyit ni bagus. Jemputlah makan kapsul. Kita awet orang muda. Kita orang biasa makan yang biasa, yang daun, okey, di rumah. Jadi saya rasa itu sebenarnya approach, itu boleh jadi approach nutraceutical yang menarik. Maksudnya produk-produk tu untuk orang-orang kita, orang-orang tempatan, kita makan yang segar, tapi yang untuk kita jual di luar sebab ialah nak bawa ke sana, jadi kita tukar dia dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk sutik yang tu, dan kita bawa ke sana dan kita perkenalkan juga di sana. So saya rasa itu adalah approach nutraceutical yang menarik, dan bila saya fikirkan balik dan saya faham, itu maksud supervisor saya dulu untuk stay dalam bidang pharmacognosy. Untuk sustain sustain. Alhamdulillah. So Dr. Rina dah berkongsi dengan kita tindakan dia selanjutnya, macam mana nak stay on this pharmacognosy ni, dan formula. Dan formula tadi saya tertarik apabila Dr. Rina mention di dalam UiTM ni ada ramai orang terlibat dalam bidang ini. Jadi apa yang you cadangkan, kalau boleh formula kita adalah satukan mereka ini. Satukan mereka ini, buat satu kumpulan besar, kenal pasti what next. Kan? Alhamdulillah
I think kita boleh pick up yang tu. Saya sebagai anak saya sangat sukalah mendengar cadangan tersebut. Mesti kita bekerjasama, sinergi antara satu bidang itu sendiri ya, untuk tengok kekuatan kita. Baru kita tahu how strength kita ya. Betul. Dan Datuk, kalau kata kita nak bekerja di kampus yang lain dan kemudian kita boleh collaborate dan bekerja di kampus yang lain. So Datuk boleh benarkan? Saya tak boleh sebut sini kelulusan terus. Tapi that's a good idea. Mana kita ada sekarang ni collaborative teaching. So kita galakkan juga mobility. So pensyarah boleh ke kampus-kampus lain insya-Allah. Boleh dicuba. Maknanya hantar saja permohonan supaya kita boleh tengoklah keputusan tu. Orang kata case by case. Betul. Datuk, kita boleh cuba toys di Fakulti Farmasi Puncak Alam contohnya. Dan juga mungkin kita ada peralatan di kampus-kampus lain ataupun material tu sendiri. Sebab di Mukah saya rasa kita ada diploma penghasilan herba dan pada saya itu menarik. Kalau you nak pergi Mukah, saya boleh luluskan. Lepas tu saya boleh balik Puncak Alam balik. That will be good. If you want to, kita berkolaborasi internal, maknanya mobility dalaman. Maknanya pindah 6 bulan ke sana, tengok apa yang you boleh bawa ataupun berkongsi di sana. That will be good, interesting. Sebab biologi memang ada di sana. Betul. Okay. Saya cadangkanlah untuk di Mukah tu cantik. Kampusnya saya dah pergi. Nak makan udang sedap, pergi Mukah. Okay. Alright. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Sarfarina Ramli. Kita harapkan semua yang you bincangkan tadi, yang you kongsikan tadi akan mendatangkan manfaat kepada semua yang mendengar supaya kita membawa UiTM jauh ke hadapan lagi. Dan saya ambil maklum tentang cadangan-cadangan you tadi, tindakan macam mana kita nak sustain dalam bidang ini, macam mana formula yang harus universiti ini mainkan pada masa depan. Jadi sebagai penutup, saya berharap semua warga boleh menggunakan semua perkhidmatan yang disediakan di UiTM. Sebagai contoh, dapatkanlah khidmat khidmat 40 pustakawan rujukan di seluruh kampus UiTM dengan hadir ke perpustakaan secara bersemuka di meja rujukan atau melalui lain-lain saluran seperti telefon, chat with librarian dan juga email. Kalau untuk chat with librarian ni, gunakanlah saluran pitar.uitm.edu.my/libchat. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Sarfarina Ramli kerana sudi menerima jemputan saya untuk perkongsian hari ini. Jadi ribuan terima kasih juga buat unit perkhidmatan OKU UiTM untuk khidmat penterjemah bahasa isyarat kita hari ini. Jadi kepada masa yang sama kepada semua penonton, terima kasih atas penglibatan anda. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada semua kru yang terlibat dalam CTWR episod Jun 2023. Sama-samalah kita menjaga nama baik dan reputasi Universiti Keramat ini. Jumpa lagi di Coffee Talk with Rosie 2023, episod seterusnya yang akan terus menonjolkan seorang lagi warga UiTM yang dipilih khas menerusi laman sesawang expert.uitm.edu.my. Tamu panelis ini juga akan berkongsi mengenai pencapaian beliau dan dalam bidang kepakaran beliau. Jaga diri, hiasi peribadi dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.